Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton video Zekti bercerita. Okey. Kita teruskan siri kereta siri 5 iaitu siri terakhir Okey. Jom. Aku rasa seperti telah terkencing dalam seluar. Anis dan Fika seperti kena histeria menjerit-jerit dengan tangan ditutup ke muka. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa kerana selepas kejadian pertama, mereka lebih banyak menutup muka. Apabila terdengar suara aku dan Atan dalam ketakutan, mereka dapat rasakan sesuatu yang menakutkan telah berlaku. Sebab itu mereka trauma dan histeria. Aku terselit di bawah papan pemuka dengan mata tertutup. Aku terdengar pintu pemandu dibuka. Aku pasti Encik Zam yang membuka pintu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dapat mendengar suara Encik Zam melakukan azan ke arah pakcik itu. Terdengar jeritan pakcik itu dengan suara yang mengerikan dan meraung seperti dalam kepanasan dan ketakutan. Aku perlahan mendongak muka memandang cermin hadapan. Aku dapati semuanya telah hilang dan lenyap, termasuk pakcik dan kereta putih itu. Encik Zam masuk kembali ke dalam kereta, dijatuhkan perlahan kepalanya ke steering sambil mengeluh panjang. Keadaan kembali tenang. Tiba-tiba Anis dan Fika bertempik menjerit ketakutan sambil membuka pintu MPV. Aku yang masih dalam ketakutan terpaksa keluar mengejar mereka. Encik Zam dan Atan mengejar Fika, aku mengejar Anis. Fika berlari ke seberang jalan. Mujurlah Encik Zam tangkas menangkap Fika kembali. I nak balik, jerit Fika yang dapat aku dengar. Mengucap Fika, Encik Zam cuba memujuk. I takut. I datang bulan. Benda tu suka kacau perempuan badan kotor macam I. I takut. Fika berterus terang ketakutan menguasai dirinya. No. Jangan cakap macam tu. I dengan Atan ada ni. Encik Zam terus memujuk Fika. Usaha Encik Zam berhasil. Fika berjaya dipujuk dan dibawa kembali ke MPV. Anis tidak banyak bercakap, hanya duduk di tepi jalan dengan menundukkan mukanya ke peha dalam keadaan ketakutan. Setelah Anis dan Fika ditenangkan dengan air jampi yang diberi oleh Encik Zam, aku merapat Encik Zam. Apa kita nak buat sekarang, Encik Zam? Aku bertanya kepada Encik Zam. Encik Zam diam berfikir kemudian bersuara. Kita patah balik KL saja, botak. Okey Encik Zam, saya setuju. Jawapan yang memang aku nantikan. Aku lihat Atan tidak banyak bercakap, cuma sesekali Atan dilihat memberi kata-kata semangat kepada Anis. Aku membawa Anis dan Fika masuk ke dalam MPV. Setelah semuanya selesai, MPV Encik Zam kembali bergerak. Sampai pada satu simpang, Encik Zam terus membuat pusingan kembali untuk balik ke Kuala Lumpur. Tidak ada lagi cerita tentang memancing. Encik Zam terus memandu dengan berhati-hati kerana kiri dan kanan jalan penuh dengan kabus tebal. Jam di papan pemuka menunjuk pukul 3.30 pagi. Semua orang senyap sahaja. Anis dan Fika sudah tertidur. Atan diam mengawasi mereka. Aku membuka tingkap untuk merokok. Sempat Encik Zam meminta sebatang rokok dari aku. Aku memandang tepat wajah Encik Zam kerana aku tahu Encik Zam sudah berhenti merokok hampir 10 tahun. Tapi tetap aku hulurkan sebatang juga. Sedang aku dan Encik Zam mengisap rokok, serentak itu juga. Oh, aku tergoda dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Aku dan Encik Zam saling berpandangan. Aku pandang ke tempat duduk belakang. Besar bibir mata Atan memandang aku. Aku letakkan jari telunjuk di mulut tanda diam. Kemudian aku tunjuk jari aku kepada kedua perempuan dalam MPV. Maksudnya jangan beritahu mereka. Atan faham dan mengangguk kepalanya. Lagu itu senyap. Aku dan Encik Zam tahu pasti kereta itu akan muncul lagi. Encik Zam terus menekan pedal minyak serapat-rapat ke lantai MPV. Cuba pergi jauh selagi yang boleh. Walaupun tidak tahu dari mana kereta itu akan muncul. Encik Zam masih menekan pedal minyak. Jarum meter menunjuk 120. Encik Zam, kereta tu depan kita. Sepentas kilat di langit aku menjerit. Dengan pengalaman 25 tahun memandu, Encik Zam cuba buat yang terbaik. Encik Zam membunyikan horn tanpa berhenti. Setiap kali Encik Zam cuba mengelak, setiap kali itu juga kereta itu akan menghalang. Memang kereta ni nak kita mati, kata Encik Zam. Aku terdiam dalam keadaan panik dan ketakutan. Tangan aku memegang kuat pada pemegang tangan di atas. Tiba-tiba kereta putih itu hilang tiba serta-merta.
Encik Zam perlahankan MPV sambil melihat sekeliling, tapi tidak kelihatan langsung kereta itu. Encik Zam terus menekan pedal minyak selaju serapat yang boleh. Kereta pun bergerak selaju yang boleh meninggalkan kawasan itu. Sedang bergerak laju, kelihatan muncul sebuah kereta lain yang bergerak bertentangan menuju ke MPV. Kereta lain ke ni? Bisik hati aku. Oh, rupanya tidak kereta yang sama. Kereta putih itu telah menunjuk wajah yang sebenar. Di depan aku kini jelas sebuah kereta buruk yang hanya tinggal rangka dan bumbung saja. Tidak ada lagi warna putih yang kelihatan, hanya karat sahaja. Betul kata Atan, kereta itu tidak ada tayar. Memang kereta hantu. Aku cuba perhatikan lagi apabila kelihatan sesuatu di atas bumbung kereta itu. Ya Allah, aku tergamam dan aku pandang Encik Zam yang juga terkejut. Rupanya pakcik hantu, makcik hantu dan anak hantu yang berada di bumbung kereta itu sambil tersenyum memandang ke arah kami. Kereta itu bergerak sendiri. Allah! Bam! Satu bunyi yang kuat seakan topan kedengaran, malang tidak berbau. MPV Encik Zam berakhirnya bertembung dengan kereta hantu itu. Di hospital ketika aku sedar, aku berada. Aku diberitahu kedua tulang aku telah patah. Muka aku penuh dengan kesan luka kerana terkena kaca cermin. Encik Zam telah tercampak keluar dari MPV dan kepala Encik Zam terhentak kuat di atas jalan raya. Tulang rusuk Encik Zam juga patah. Sekarang Encik Zam berada dalam keadaan koma. Anis dan Fika masing-masing patah tangan. Fika mendapat 10 jahitan di kepala. Atan yang paling selamat hanya mengalami luka-luka ringan sahaja. Polis mengatakan kemalangan ini berpunca dari pemandu yang tertidur lalu melanggar sebatang pokok di tepi jalan. Bagaimanapun aku bersyukur kepada Tuhan kerana aku, Atan, Anis dan Fika masih hidup dan menyawa. Encik Zam aku doakan akan segera sedar dari koma. Sekian, terima kasih, tamat. Itulah dia cerita kereta dari buku keempat ZP juga, iaitu kompilasi hantu. Okey, catatan. Cerita kereta ni sebenarnya ada tiga hantu yang ZP gabungkan, iaitu pakcik yang mana kepalanya tak ada tu sebenarnya itu dikenali sebagai travel ghost. Okey, di mana pakcik itu membawa kepalanya yang telah dipotong masa pemerintahan askar tentera Jepun dulu. Kepala pakcik itu telah dipenggal dan pakcik itu membawa kepalanya supaya ada sesiapa yang boleh menyambung kepalanya. Siapa yang berani lah kan nak sambung. Okey. Makcik dan anaknya itu pun hantu yang popular juga, iaitu berlaku dalam tahun 80-an. Banyak berlaku di Johor, di Perak, di mana makcik tu membawa anaknya ni. Dan makcik tu sebenarnya tak ada mata. Dan di Syaki juga makcik tu dan anaknya mati langgar lari, tak silap lah yang apa saya pergi dengar lah kan. Okey. Kereta sebenarnya berlaku di Pedah Linggi, Rembau. Dan hantu kereta ni sampai sekarang masih ada orang terjumpa di mana kereta buruk yang berjalan di Tol Pedah Linggi. Okey. Jadi tiga hantu ni ZP gabungkan dalam cerita kereta. Okey, itu sahaja cerita kereta. Dan terima kasih atas sokongan, like, komen anda semua. Dan terima kasih kepada pihak TikTok juga. Okey. InsyaAllah kita akan dengar cerita terbaru ZP lagi pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum, terima kasih.